بها القلوب محيصوا بها الذنوب إلا أعظم. Maka Imam Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji mengatakan dalam kitabnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsana khalqan wa khuluqan. Sayyidina Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana khalqan, sebaik-baik kejadian tu badan dia, wa khuluqan, dan sebaik-baik akhlak. Begitulah keindahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman, maka jatuh rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan Rasulullah itu mengatasi segala-galanya, hatta syurga itu sendiri. Bagi orang yang memahami makna kesempurnaan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan mereka kepada Nabi itu melebihi segala-galanya. Sebab itu berlaku kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dihantar oleh Rasulullah ke mana, ke Syam di Jordan. Maka berlaku peperangan Mu'tah. Berlaku perang Mu'tah. Maka di situ terdapatnya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menyertai hijrah ke Madinah, yang tidak menyertai peperangan Badar, yang tidak menyertai peperangan Uhud, dan tidak menyertai peperangan Khaybar, peperangan yang besar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidina Ja'far yang berhijrah ke Habasyah. Salah seorang sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, yang menetap lama di Habasyah. Sehingga Nabi berhijrah ke Madinah, dia tak turut berhijrah ke Madinah sehingga selesai peperangan Khaybar, peperangan terbesar dalam Islam. Barulah Sayyidina Ja'far datang ke Madinah. Kelewatan datang dia. Tetapi Nabi SAW punya kecintaan yang mendalam kepada Sayyidina Ja'far, dan Sayyidina Ja'far juga punya kecintaan yang mendalam kepada Nabi SAW. Saling cinta mencintai. Sayyidina Ja'far sangat mencintai Nabi SAW. Sebab itu Rasulullah SAW mengetahui siapakah di kalangan para sahabat yang paling mencintai beliau. Nabi mengetahui dan melihat. Sebab itu salah seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi SAW adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Maka apabila Nabi melihat seseorang mencintai Nabi SAW, maka Rasulullah SAW akan menghampiri kita hayyan wa maitan. Sebenarnya ketika hidup Nabi dan ketika wafatnya Nabi SAW. Sebab itu perbicaraan para sahabat yang hampir hatinya dengan Nabi SAW itu ketika hidup Nabi mengetahui, dan selepas Nabi wafat pun Nabi mengetahui. Di kalangan umat dia, siapakah yang sangat mencintai Nabi SAW? Maka di antara kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, bahkan Nabi itu ada sayyidus syuhada. Nabi itu ketua para syuhada. Nabi itu ketua kepada mursalin. Nabi itu sayyidul alamin. Nabi itulah penghulu segala alam ini. Maka Nabi SAW diberikan
diberikan satu apa kita kata kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para syuhada itu pun Allah Subhanahu wa taala menyebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabil amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Para syuhada pun Allah Subhanahu wa taala melarang orang menyebut mereka itu mati. Maitan. Jangan engkau sangka mereka maitan, mati. Walakin ahya. Mereka hidup. Jadi begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat, siapakah yang hatinya lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengetahui siapakah dengan umatnya yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Al-Quran. Berdasarkan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang menggambarkan perasaan Nabi terhadap umat. Dalam Quran ada satu ayat menggambarkan bagaimana hati perasaan Nabi kepada umat dia. Jadi ayat itu walaupun Nabi dah wafat, maka ayat itu kekal. Ayat itu tidak terbatal dengan wafatnya Nabi SAW. Sebab ayat Quran itu menceritakan sifat Nabi. Ayat itu menceritakan sifat Nabi. Maka sifat Rasulullah tidak terbatal walaupun dah wafat. Apa dia? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah Subhanahu berfirman, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu wahai umat akhir zaman. Laqad ja'akum, telah datanglah kepada kamu umat akhir zaman, rasulun, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada kalangan kamu manusia. Ada qiraat membaca min anfasikum. Anfas bermaksud yang paling bernilai. Anfus daripada diri kamu, kalangan kamu. Kalau anfas yang sangat bernilai. Min anfasikum bermaksud daripada manusia yang sangat mulia. Sifat dia azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Azizun ala bermaksud Nabi itu rasa sedih. Azizun ala, Nabi itu terasa susah. Azizun alaihi ma'anittum, Nabi itu akan terasa menderita. Bermaksud Nabi itu akan merasa penderitaan dia sama, sesuatu yang dirasai penderitaan oleh umat dia. Azizun alaihi ma'anittum, Nabi itu akan merasai penderitaan kamu. Maka dalam ayat ini ulama menyebut Rasulullah bukan sekadar mengetahui, Nabi menghayati penderitaan umat dia. Jadi bermaksud kalau ada di kalangan umat dia yang tak makan kebuluran, Nabi merasai penderitaan itu. Dan Nabi mengetahuinya. Nabi merasai penderitaan itu.